Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Maknur, merupakan pelajar ijazah pemegang kad matrik I222-I220438. Okey, pada hari ini saya akan membedah satu buku sebagai tugasan individu untuk subjek tasawuf Islam, yang di mana buku tersebut bertajuk Tuhan, Manusia dan Alam dalam Al-Quran. Okey. Buku ini membincangkan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam di dalam Al-Quran. Perbincangan ini dikhususkan kepada idea Toshiko Izutsu, merupakan seorang sarjana Asia bukan Islam dari Jepun yang terkemuka dalam bidang kajian Islam, di mana beliau menyatakan bahawa analisis semantik mengikut pandangan Izutsu, perbezaan pendekatannya terletak terutama pada kaedah analitik yang beliau terapkan pada data Al-Quran, dengan tujuan untuk membicarakan Al-Quran, mentafsirkan konsepnya sendiri dan berbicara untuk dirinya sendiri. Okey, melalui kajiannya juga, sarjana Jepun ini berkeyakinan bahawa Al-Quran itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Justru, satu-satunya buku dalam bahasa Melayu yang membincangkan pemikiran Toshiko Izutsu berkenaan Tuhan, manusia dan juga alam di dalam Al-Quran. Ini adalah rujukan yang wajib untuk pelajar universiti mengkaji dan pengkaji dalam bidang ini. Okey, dalam buku yang telah saya bedahkan tersebut, saya dapat highlightkan 3 perkara, iaitu Tuhan, manusia dan alam di dalam Al-Quran. Okey. Tasawuf, seperti mana yang kita tahu, tasawuf adalah pandangan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok terhadap satu hal. Dalam pandangan Islam, Tuhan, manusia dan alam memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Menurut tasawuf Islam, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan juga manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta berserta isinya, termasuk manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mengenalnya dan beribadah kepadanya. Manusia juga sendiri dianggap sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia diberikan akal dan juga kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Sementara itu, alam semesta pula dianggap sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tempat di mana manusia dapat mengenalnya. Alam semesta juga dianggap sebagai tempat di mana manusia dapat mengambil manfaat dan belajar dari kejadian yang terjadi di dalamnya. Dalam Al-Quran, hubungannya antara Tuhan, manusia dan juga alam dijelaskan dengan sangat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi sudah mati, dan disebarkan padanya segala jenis haiwan dan juga hidupannya bermacam-macam, dan hembusan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan juga bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahawa Tuhan, manusia dan juga alam semesta saling terkait dan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan kehidupan di dunia ini. Itu sahaja daripada perbincangan dan juga persembahan saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.